Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak bincang soalan kertas 1 Trial SPM 2023 soalan bagi Negeri Melaka. Okey, kita tengok soalan pertama. Antara berikut yang meneka adalah sama nilai dengan 32 asas 10. Okey, so tengok pilihan jawapan. Pilihan jawapan kita ada dalam asas 8 dan asas 2. Kemudian 9 dan 4. Kalau asas 8 dan 2, kita boleh semak guna kalkulator. Ingat ini kertas 1, jadi maksimumkan penggunaan kalkulator. Okay, so kita buat macam mana? Tekan mode sampai jumpa base. Dah terlepas. Semula. Nombor 3. Okay, mula-mula 32 dalam asas 10, DEC ni. Kalau tengok dengan guna pen warna hijau kat sini, so akan nampak DEC. DEC ialah asas 10. Sebelah dia ada HEX. Ini ialah asas 16. Lepas tu kita ada BIN, asas 2. Dan OCT, asas 8. Dalam matematik, kita tak belajar yang ni lah. So, kita ada asas 10, 2 dan 8. Kalau ada antara ketiga-tiga asas ni, terus guna kalkulator. Jimat masa. 32. Kita masukkan dulu 32. Tekan sama dengan. So, kita nak tukar dalam asas 2 dan juga asas 8. Kalau kita tukar dalam asas 2, okay, jawapan dia kita ada 100,000. Ada berapa kosong? Ada 1, 2, 3, 4, 5 kosong. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi, ini bukan jawapan dia. Kalau tukar kepada asas 8, tekan OCT ni, tekan 40. Kebetulan terus jawapan dia 40. So, ni jawapan dia. Okay? Alright. Soalan kedua, masih lagi dalam soalan nombor asas. 1023 asas 4 tambah 203 asas 4 tolak 102 asas 4. Okey, kalau tengok kat sini, semua nombor dah cantik dalam asas 4. Jadi, kita tak perlu tukar asas. Kita terus buat sahaja jalan pengiraan dia. Tapi kita kena buat satu persatu lah. 1023 asas 4 tambah dengan kita letak nombor tu daripada belakang. Okay. So, kita tambahkan dia. 3 tambah 3 dapat 6. Tapi ingat, ni nombor dalam asas 4. Bermaksud, nombor tu tak boleh daripada 4. Tak boleh lebih daripada 4. Nombor yang wujud dalam asas 4 ialah nombor 0, 1, 2 dan 3. Okay, so, tadi 3 tambah 3 dapat 6. Apa nak buat? Tolak dengan asas dekat tepi ni. Tolak 4. 6 tolak 4 dapat 2. Jadi, 2 tu letak dekat bawah. 1 naik atas. 2 tambah 1 tambah 0, 3. Okey, kalau tak lebih, kita tulis saja. 0 tambah 2, 2. 1 turun bawah. Asas 4. Ini baru tambah. Kemudian, tolak dengan 102. So, kita ada 1, 2, 3, 2 asas 4. Tolak dengan 102 asas 4. Tolakkan sahaja. Okey, kita tolakkan sahaja. Dua tolak 2, 0. 3 tolak 0, 3. 2 tolak 1, 1. 1 turun bawah. So, kita akan dapat jawapan dia ialah 1130 asas 4. Antara yang berikut yang manakah matrik sama? Sama. Kalau sama, mestilah peringkatnya sama. Ini ialah peringkat 2 by 1. Bahasa Melayu 2, Jeponnya 1. 2 by 1. Ini dah 1 by 2. So, automatik jawapan A salah. Ini pun salah. So, kita ada dua pilihan antara B dan juga D. Dia nak kata matrik sama. Ini 11 ni nilainya positif. Ini sebelahnya negatif. Jadi, tak sama. Jawapan kita ialah D. Kenapa kita kena sama? Sebab kita tahu 13 bahagi dengan 2. Okey, ni kalau kita nak clearkan mode dia. Tekan shift, mode, nombor 3. Sama dengan. Okey, 13 bahagi 2. 13 bahagi dengan 2. Dapat 6.5. Kan sama tu. Okey, so soalan nombor 3 masih lagi soalan matrik. Penambahan dan juga penolakan matrik.
untuk jimat masa, kita terus tengok pada mana yang berbeza. Okey. So, untuk jimat masa, kita tengok mana yang berbeza. So, kita tengok kat sini 5, 5, negatif 5, negatif 5. Okey, kita boleh cuba yang tu dulu. So, ambil yang pertama ni, negatif 3 tolak negatif 4 tambah 4. Saya ulang balik. Saya type terus. Kita kan nak cepat. Negatif 3. Maafkan saya kejap. Negatif 3 tambah dengan tolak. Negatif 3 tolak dengan negatif 4 tambah dengan 4. So, kita akan dapat jawapannya 5. Jawapan yang pertama ni 5. So, ini mungkin jawapannya, juga mungkin ini negatif 5. Negatif 5. Jadi, C dan D bukan jawapan dia. Next, kita tengok apa yang berbeza. Kalau kat sini 6 dengan 6. So, dah sama. Tak payahlah uji yang tu. Kita tengok bawah ni pula. Okey, ada satu positif, satu negatif. Maksudnya kita ambil yang bawah ni. 2 tolak 5 tambah negatif 2. So, kita dapat berapa? Sekejap. Okey, so dapat 2 tolak 5 tambah negatif 2. Tekan sama dengan. So, dapat negatif 5. So, dia akan dapat negatif 5. Ni, negatif 5. So, 5 ni salah. Jadi, jawapan kita automatik B. Jimat masa. Tak perlu buat semua. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5, permudahkan. Saya tunjuk 2 cara. Iaitu, kalau kita permudahkan dengan cara yang sebetulnya, apa kita nak buat? Kita ambil nombor dahulu. Kita ada 9, darab dengan 3, lagi bawah dia ada nombor 27. 9 darab 3, 27. 27 per 27, dapat 1. Jadi, bila ada nombor 1/3, ini salah, ini juga salah. Okey? Kemudian, jawapan kita pilihan ada antara sama ada A ataupun B. Tengok pula huruf X. So, kita ada X kuasa 2 darab X kuasa 2. So, kalau darab, kita tahu indeksnya perlulah ditambah. So, sini X-nya hanya ada dekat sini saja. X kuasa 2, X kuasa 2. Bawah tiada X. So, tambah 2, tambah 2, dapat 4X itu. X itu ialah 4. So, automatik jawapannya A. Okey, ataupun sebenarnya, jawapan ni kalau rasa nak kita nak tikam, kita nak hentam lah kan. Kita jangan hentam sembrono. Kita ada kalkulator. Dan kita gunakan kalkulator kita. Alright. So, macam mana nak buat? Kita ada 9X kuasa 2. Masukkan sahaja dalam kalkulator 9X kuasa 2 Y kuasa 6 darab 3X kuasa 2. Okey, disebabkan dia pecahan, saya syorkan untuk kira di bahagian atas dahulu. Lepas tu baru kira bawah. Okey. Kemudian tekan calculate. Soalan akan tanya X berapa. X berapa ni terpulang nak isi berapa pun, tapi saya syorkan untuk tidak menggunakan nombor kosong dan juga 1. Jadi, sebolehnya gunalah nombor 2, 3, 4, 5. Macam saya suka kalaulah yang pertama tu saya tulis 2. Dan yang kedua saya tulis 3. Tekan sama dengan. Banyaknya. 3, 1, 4. 926. So, tulis kat sini. Dekat atas ni, sekejap ni saya padam dulu. 3, 314, 928. 314, 928. Bahagi dengan,
Okay, so kita masukkan balik 27Y kuasa 2. 27Y kuasa 2. Kali ni, tadi kita dah masukkan. Kita dah cakap dah, X tu 2 dan Y tu 3. Tak perlu lagi tekan kalkulate. Tekan sahaja tanda sama dengan 243. Jadi, kita bahagikan kedua-dua ini. So, kita akan dapat 314,928 bahagi dengan 243. So, kita dapat 1296. 1296. Okay, kali ni kita nak cuba jaya antara A, B, C, D ni. Apa jawapan dia? Kita nak mencari jawapan untuk dapat ni 1296. Fokus kita nak dapatkan jawapan 1296. Jadi kita cubalah masukkan jawapan dia A, B, C dan juga D. Contohlah, saya nak masukkan B dahulu. Sebab saya dah tahu jawapan dia A. Saya nak tunjukkan kalau jawapan dia salah macam mana. X kuasa 5, kemudian Y kuasa 8. Okey, apa nak buat? Tekan sahaja tanda sama dengan. Sebab tak perlu lagi tekan calculate sebab tadi kita dah setting berapa X, berapa Y. So, dapatlah 209,952. Oh, bukan itu jawapan yang dicari. Memang bukan jawapan dia A lah, B lah. Okey, untuk nak naikkan A ni, cuba tengok antara A dan juga B, apa yang berbeza. Nilai atas saja berbeza. Jadi, kita tak payah tekan banyak kali. Kita terus saja tekan anak panah sebelah kanan ni untuk tukar. X tu dia kuasa dengan 4. Manakala Y tu kuasa dengan 4 juga. So, tekan sama dengan 1296. Ya, itu jawapan yang dicari lah. 1296. So, betul lah jawapan dia A. Soalan nombor 6. Diberi 5R kuasa 2 sama dengan 3T tambah 4S. Ungkapkan T dalam sebutan R dan S. Okay, ini juga saya akan tunjuk dulu cara yang sebenarnya macam mana. Kemudian saya akan tunjukkanlah dia ada trik guna kalkulator dia. Cuma soalan-soalan macam ni kena buat banyak latihan supaya kita nampak pattern dia macam mana sebenarnya. Alright. So, dia nak ungkapkan T dalam sebutan R dan S. So, kita nak tahu T tu sebagai perkara rumus. So, kita ada 5R kuasa 2 sama dengan 3T tambah 4S. So, kita nakkan T sebagai perkara rumus. 4S tu kita bawakan ke sebelah sana. So, 5R kuasa 2 tolak dengan 4S sama dengan 3T. So, T sama dengan salin kesemuanya. 5R kuasa 2 tolak 4S bahagi dengan 3. So, jawapan kita ialah B. Okay, kalau jumpa soalan macam ni, nak guna kalkulator pula macam mana? Macam saya kata, okay, ataupun kita kat sini ada 3 pun boleh ubah. R, T dan juga S. Okay, apa nak buat? Huruf R ni saya akan gantikan dengan nombor 2. Manakala huruf S ni saya akan gantikan dengan nombor 3. T tu adalah yang nak dicari. Sebab sini ialah T sebagai perkara rumus. Jadi saya masukkan dalam kalkulator. Sekejap. Okey. So, saya masukkan dalam kalkulator saya 5. Saya dah kata R tu 2. So, dalam kurungan 2 tutup kurungan kuasa 2. Sama dengan 3T. T tu nak letak berapa? Okey, T tu nak dicari. Jadi, kita letaklah X. Tambah dengan 4 kurungan 3. Sebab saya kata S tu 3. Tutup kurungan. So, tekan shift, calculate. So, kita akan dapat 2.67 lah ataupun dalam pecahannya ialah 8/3. Jadi, kita mencari, sekarang ni kita nak mencari nilai T iaitu 8/3.
Apa nak buat? Kita cubalah setiap satu ni supaya nilai T kita ialah 8/3. Contoh, kan kita tak tahu jawapan. Jadi kita masukkan jawapan A ni contohnya. Okay, so kita masukkan jawapan A. So A kata 5. Tapi okay, kalau macam ni, saya ulang balik. Kalau macam ni ada pecahan, lebih selamat kalau kita kira atas dulu, baru bawah. Okay. So kita ada 5. Sorry. R tadi ialah 2. 2 tutup kurungan kuasa 2. Tambah dengan 4 S. S kita dah cakap dah 3. Tutup kurungan sama dengan 32. So dekat sini kita ada 32. Bawah dia 3/3. Itu bukan kita nak cari. Kita nak cari T adalah sama dengan 8/3. Jadi A ni salah. Okey, B pula. Untuk B, macam saya kata, tengok atas dan bawah, apa beza dia? Sama kan? Cuma beza sini tambah, sini tolak. Jadi jangan buang masa banyak sangat. Tekan sahaja anak panah di sebelah kanan ni. Anak panah ni boleh pergi kanan, boleh kiri. So kita nak ubah simbol tambah ni kepada tolak. Tekan sama dengan. So dapat 8. So sini dapat 8. Bawah dia 3. So inilah yang dicari. 8/3. Soalan nombor 7. Pernyataan di bawah adalah songsangan bagi satu implikasi. Okey, untuk tajuk penaakulan logik ni, dia ada 4 adik-beradik. Kalau saya suruh hafal, Power, aku, suka, Korea. Ni sebenarnya saya pun belajar daripada cikgu, Teacher Fizah. Okey, so ada 4 adik-beradik. 1, pernyataan. Yang kedua ialah akas. S, songsangan. Ini ialah kontrapositif. Pernyataan apa? Jika P, maka Q. Akas, dia terbalik. Jika Q, maka P. Songsangan bukan P dan bukan Q. Manakala kontrapositif, dia terbaliklah. Bukan Q, bukan P. Soalan kata, ini ialah songsangan. Songsangan. Songsangan tu yang mana? Ni, songsangan. Ni sebenarnya dia punya songsangan ni. Ni songsangan dia. Jadi maksudnya, ini sebenarnya ialah bukan P. Yang ini ialah bukan Q. Antara berikut yang manakah kontrapositif bagi songsangan tersebut? So soalan tanya kontrapositif. Apa kaitan dia? Tengok. Dia tukar tempat duduk saja. Maksudnya kita kena sebut yang belakang dahulu, baru sebut yang depan. So mana cari dia? K tidak sama dengan 5, maka K tambah 4 tak sama dengan 9. So jawapan dia ialah D. Nombor 8. Diberi bahawa S berubah secara langsung dengan punca kuasa 2T. S berubah secara langsung dengan punca kuasa 2T. Dan secara songsang duduk kat bawah dengan U. Jika S sama dengan 8 dan T sama dengan 36, S sama dengan 8. Okey, nanti dulu. So, tengok kat sini, semua dah berubah tanda-tanda sama dengan. Jadi, kita pun juga perlu berubahlah. S sama dengan. Ini kan tanda anak berudu. Bila dah besar, dia jadi sama dengan katak. Katak tu selalu duduk dekat atas air. K, punca kuasa T per dengan U. Okey, so dia kata S8. S ni jadi nombor 8. Sama dengan K punca kuasa T. T ialah 36 per dengan U ialah 3. Nak settle macam biasa pun boleh atau nak guna kalkulator juga boleh. So kita ada 8 sama dengan, cuma berhati-hati bila guna kalkulator ini kalau kita ada pecahan yang melebihi satu sebutan. So letak dalam kurungan lah. So X tu, K tu kita gantikan dengan X punca kuasa 36 tutup kurungan per dengan 3. So tekan shift calculate. So dapatlah K tu ialah 4. So
K tu 4, apa nak buat? K4 ini kita gantikan dekat sini. 4 ni berubah menjadi nombor, K tu berubah jadi nombor 4 lah. So, jawapan kita ialah D. Nombor 9. Dalam darjah 1, PQRS, EFQG dan HRJ ialah garis lurus. Cari nilai X. Okey, so kalau kat sini kita ada tengok beberapa sifat lah. So contohnya macam ni, kita ada huruf F di sini ataupun sudut sepadan. So masa tingkatan 1 dah belajar ni lah. So ini sebenarnya dia sama dengan sini. Maksudnya sini juga nilainya ialah 70 darjah. Kemudian soalan tahu bawah ni kan? Okey, apa lagi kita ada? So kita ada sudut dekat sini pun ada. Ini kita ada sudut C ataupun U. Sudut pedalaman. So sudut di sini, sudut dekat sini, tambah sudut di sini akan dapat 180 darjah. Jadi kalau kat sini ialah 105, so kita tolakkanlah. 180 tolak dengan 105, so akan dapat 75. Jadi sudut di sini ialah 75 darjah. Okay, kemudian kita nampak dekat sini sudut X itu adalah di sini. Di sini ialah sudut X. Dia sebenarnya sama dengan sudut bertentang bucu di sini. Saya tengok balik macam mana saya lukis. So dia sama, sudut dekat sini sebenarnya sama dengan sudut di sini. So kita tambahlah 75 tambah dengan 70. So X tu sama dengan 75 tambah dengan 70. So kita dapat 145. Seterusnya soalan nombor 10. Darjah 2 PQRTUW ialah heksagon sekata. Kalau heksagon sekata sebenarnya kita kena tahu dia punya panjang sisi adalah sama dan nilai-nilai sudutnya adalah sama. So mana dia heksagon sekata tu? Ni. PQRTUW. So nilai kat sini sama nilai di sini. Semua nilai-nilai sudut ini adalah sama. Ini adalah sama. So, berapa nilai yang sama tu? So, rumus dia sebenarnya ada pada muka surat depan. Okey, jom kita tengok kejap. Ni. Hasil tambah sudut pedalaman. N tolak 2 darab 180. Jumlah sudut pedalaman. So, kita ada N tolak 2. N tu ialah bilangan sisi. Kalau lupa heksagon tu berapa sisi, kita kira je. So, kita sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So, N tu sama dengan 6. So, tadi rumus tadi, N tolak 2 darab 180. N itu ialah 6. So, 6 tolak 2, 4. 4 darab 180. So, kita ada 4 darab dengan 180. Kita akan dapat 720. Itu ialah jumlah sudut pedalaman. Tadi kan kita kata sama. Jadi, kita akan bahagi 720 ini bahagi dengan 6. So, answer tadi bahagi dengan 6 akan dapat 120. So, maksudnya di setiap nilai sudut ini semuanya 120 darjah. Okey, 120 darjah. Soalan kata hitung nilai M tambah N. Soalan suruh hitung saja M tambah N. Soalan tak tanya M berapa, N berapa. Dia tak tanya. Kita jawab saja pada soalan. Kalau tengok M itu di bucu ini. Dan juga M pula berada di bucu ini. Bucu ni. So, apa nak buat? Okey, kita tengok dengan pandangan yang lebih jauh. So, kita tengok ni, fokuskan pada bentuk yang paling besar. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi dia. Maksudnya, N dia sama dengan 4. Kalau ikut rumus yang kita guna tadi, kita ada N tolak 2 darab 180 darjah.
So, 4 tolak 2 dapat 2. 2 darab 180 darjah ialah 360 darjah. Maksudnya, semua nilai dekat sini, sudut dia, dia punya bucu-bucu dia, bucu yang ni, tambah N, tambah 120, tambah M. Sepatutnya akan dapat 360. Saya ulang balik. 41 tambah dengan N, tambah dengan 120, tambah dengan M akan dapat 360 darjah. Okey, ni kita tambah. So, kita ada N tambah M tambah dengan 161 sama dengan 360. So, nak tahu N tambah M, 360 tolak 161. So, 360 tolak 161. 360 tolak 161. Akan dapat 199. So, itulah jawapan dia. C. Okey, terima kasih.